hari yang ke-31 PKP kan. So kami nak ucapkan terima kasih kerana duduk di rumah. Dan terima kasih kepada akak-kakak, abang-abang frontliner kita yang betul-betul lumus, jaga patient dekat hospital, yang ambil test kit tu semua. Okay, abang-abang polis, abang-abang askar yang jaga keselamatan. Okay, dan thank you kerana memilih untuk bersama kami hari ini secara live untuk di Bilik Movie. Okay. Saya Fika. Dan saya Sophie. Okay, so korang mesti tertanya-tanya, kenapa kita orang berdua live hari ni? Kita orang ni, kalau dekat di bilik, kita ni lah peminat, memang tegar lah tengok movie, tengok Netflix sampai pukul 5 pagi pun kita boleh stay lah. So, lagipun masa time meeting pun kita boleh curi-curi tengok tau. Sorry bos. Main-main je. Kantor. Okay, tapi ya, betul tu. Sophie dan Fika ni memang kira kaki movie lah. So, itu yang kita ada dekat sini. Nampak? Di bilik hantar wakil. Nampak ni mewakili di bilik ni. So, semua platform Netflix, iFlix, Telegram, apa lagi? Evelyn yang semua tu kita orang dah layan. Okay, kita orang dah memang layan. So, ini kalau ikut Sophie lah. Cadangan filem yang Sophie suka yang filem-filem berbusukan romantik, macam cerita love story, macam komedi lah. Sebab kan biasa filem macam ni kan, dia punya hero kan hello so best gila, boleh cuci mata. Romantiknya. Awak tu dah grad ke belum? Dengar kata awak punya grad dah kena extend kan? Kesian dia. Ngada jangan nak time-time belajar ni nak bercinta pula Tolonglah jangan cakap pasal extend. Ya Allah, sedih sumpah. I is sedih, okay. Alah, kita baru nak feeling. Alah, bagilah chance sikit ni. Alamak, tak bagi pun dah. Nak maju Kak Fika live sendiri. Kita nak keluar macam ni. Mana-mana pun Alah. Hai merajuk konon. Dah. Nanti lepas I dah bagi share 2 movie, kita puja awak Okay. Apa dia? Okay. I nak share sebab I ni genre movie yang I suka more on action, thriller, suspense. Wow. So, I paling suka lah kan cerita-cerita yang macam daripada Mexico, Spain. Kiranya macam Hollywood lah. Sebab diorang ni kalau buat cerita yang macam suspense kan, action ni, dia punya nervous tu lain macam Yang ni dia punya crack head tu dengan jiwa kacau dia tu memang wow lah. Memang I boleh macam macam tu. Serius lah, mestilah. Okay, Kak Fika, korang nak tahu kan, penonton-penonton nak tengok Kak Fika ni, Sophie kenal dekat video orangnya lembut je, semua santai je, tak sangka pula minat filem action thriller ni. Ingat minat cinta-cinta gak. Rupanya Kak Long kawasan dah ni. Don't judge a book by its cover, okay? Okay, fine, okay. Okay, sekarang ni, siapa nak cerita ni? Kak Fika ke Kak Sophie dulu? Kak Sophie pula. Kak Fika ke Sophie dulu? Ni nampak saya kan, I comel. Okay, fine. Okay, since I ni kakak-kakak lah kan. Okay, so you lah dulu. Adik lah kena start dulu lah. Tengok, bully lagi. Okay, fine. Nampak okay dah disebabkan Sophie ni adik yang baik. So, Sophie bagi can dah, okay? Tadi kan? Okay. Sophie, tadi kita... Okay, Sophie nak cerita lah, cerita Sophie. Okay, tadi kalau korang sendiri dengar, penonton-penonton dengar, Kak Fika ni suka cerita action. Suka cerita thriller. Biasa cerita action dengan thriller ni dia suka... Dia suka guna pemikiran, guna otak sikit kan? Tapi cerita Sophie ni simple, dia tak payah guna otak. Bukanlah maksudnya tak ada otak. Maksudnya dia lebih kepada apa kata? Hati kepada lah. Emosi. Dia kepada emosi. Okay. Dia emosi macam cinta. Gitu. Dia macam cinta. Macam tu lah. Gitulah. Okay. Genre yang Sophie nak review ni adalah romantik komedi daripada negara seberang, iaitu daripada negara Thailand. So, yang Sophie rasa adalah
Sophie Rasa dia telah keluarkan pada 2019. Tajuk dia adalah Friendzone. Friendzone. Okay. Yes, seriously Friendzone. Okay, cerita ni mengisahkan mengenai seorang lelaki, pelakon utama nama dia Pam, P-A-L-M, Pam. Telah di friendzone oleh kawan baiknya sendiri iaitu namanya Ging. Yang tahu yang cerita sedihnya dia telah di friendzonekan selama 10 tahun. Imagine penonton imagine kat Fika tadi dia dah 10 tahun kena friendzone. Like kita kan okay, 10 tahun tu kalau Kak Fika imagine dah boleh kahwin kot. Dah ada anak 2-3. Ni dia orang still lagi berkawan sebab lelaki tu kena friendzone. Kemudian, okay, kisah ni bermula apabila Pam ni pergi satu majlis perkahwinan. Okay. Dekat situ dia jumpa 3 orang lagi lelaki yang senasib dengan dia. Maksudnya kena friendzone jugalah dengan orang-orang yang diorang suka. Dekat situ diorang sedih memang kata orang. Ya, pengumpulan loser-loser teragung. Okay, lepas tu dekat situ diorang open table lah. Diorang curhat, luahan hati cerita sebab diorang dah tak nak jadi kena friendzone. Sebab ada yang dah kena friendzone 3 tahun, 2 tahun, setahun. Yang paling legend sekali hero ni lah, 10 tahun kena friendzone. Dekat situ mulanya babak. Paling legend hero ni lah, 10 tahun. Kalau kita give up kan, tapi dia still lagi suka dekat perempuan tu. So lepas tu berlakulah babak-babak flashback. Kira Pam ni ceritakan dekat 3 orang yang lain pasal kisah cerita yang 10 tahun tu. So basically jalan cerita dia ni adalah pasal persahabatan dan percintaan. Dia bukan kata orang jenis yang kisah cinta saja, dia ada diselitkan dengan persahabatan. So maksudnya macam mana Ging ni, heroine tu yang friendzonekan Pam, manage to handle boyfriend dan kawan dia Pam ni. Boyfriend dia dengan Pam ni. Macam mana dia control dua-dua ni. So kat situ berlakunya konflik. Main. Ya memang hebat, bukan main. So kat situ berlakunya konflik, dia a bit emosi lah. Sophie macam kesian tau. Sebab sebab situ kita macam boleh rasa tau. Macam kesian lah. Macam sebab Pam tu selalu ada dekat Ging susah senang. Macam sedih lah. Lepas tu dia siap lagi pilih boyfriend dia. So macam okay, memang korang akan fikir ni macam typical drama cinta-cinta semua. Tapi kita nak tahu jalan cerita dia macam mana. Sama ada Ging akan putus asa 10 tahun dia. Bukan salah, sorry. Bukan Ging. Maksud Sophie Pam akan putus asa dengan 10 tahun dia. Ataupun Ging akan terima Pam. Macam tu lah. Sebab Sophie, kita boleh tengok lah. Sophie ada terbaca kan. Orang kata kalau melihat orang yang kita cinta tu kan, bahagia dengan orang lain pun kita tengok bahagia. Tengoklah sama ada ending dia tu macam mana sama ada. Kita tengok daripada jauh macam pun tak apalah. Asalkan dia ada kat depan mata. Kan? Betul. Tapi itulah. Tapi basically cerita ni bukan sekadar cinta je. Sebab dia tunjuk lagi macam dia banyak shot luar negara. So korang kenapa kenapa korang kena tengok? Sebab dia ada shot dekat luar negara. Dia ada shot dekat Myanmar, dekat China. Even dekat dia orang shooting dekat Malaysia sekali. Nampak KLCC cantik. So nampak. Wow, best. Nanti pindah pelancongan. So macam best lah. So lagi satu korang boleh tengok sebab soundtrack dia best. So, soundtrack dia memang best sebab dia campurkan banyak bahasa. So soundtrack dia ada campuran bahasa Thailand, Malaysia sendiri, China, Laos, Myanmar, Vietnam dan antara negara-negara lain lah. So biasa maknanya lagu ni daripada scene-scene yang diorang pergi kat negara-negara kat dalam cerita tu lah. Interesting. Best part ni, cerita ni penyanyi-penyanyi tu juga adalah merupakan pelakon kepada filem Friendzone tu sendiri. Ni macam cerita Boys Over Flower lah ni. Tak, lain jauh. Jangan compare. So nak tahu kau tak adalah sebab lah. orang dia yang sama kan dalam tu. No. Pelakon dia ramai. Silap lah. Silap. So biasa dia taklah heavy sangat. Dia simple je. Korang boleh faham. Sebab cerita ni kata orang apa? Cerita dia macam mana? Simple dan faham. Dia tak sangat cerita. Taklah straightforward. Boleh lah juga. Lepas tu tapi dia ada complicated dalam hati lah. Yes, complicated dalam hati. Ya, betul tu Kak Fika. Itu sebenarnya nak makan.
Sebab kan Sophie tengok cerita ni macam boleh relate lah. Tak tahu tak dengan Boleh okay, relate. waktu cerita friendzone tu keluar kan. Ada kena-mengena kan Sophie ni? baru lepas kena friendzone. Setepek ke dekat muka. Macam Allah, sialnya. tapi it's okay lah. Tak apalah. Panas It's pula okay. tiba. Kan, tapi it's apa. okay Life goes lah. on. It's okay. Tak semestinya orang kita suka kita balik kan. So itu pengalaman. Ya. Sophie very recommendkan sangat. So Sophie rate 4/5 sebab dia bukan setakat cerita cinta persahabatan, malahan ada unsur-unsur kelakar. So dia tak adalah heavy sangat, dia ringan je. So macam itulah siapa-siapa yang rasa yang tengok live ni, dah tengok cerita friendzone, boleh komen dekat bawah. So korang boleh rate sendiri nak cakap macam mana cerita friendzone tu dekat korang pernah tengok ke tak. So nanti kita orang akan baca komen tu lah nanti. So okay, Yes. part Sophie dah habis. Okay, part Zafika pula. Cerita apa? Okay. Best sangat ke? Nak tengok sikit? Okay, so untuk yang kedua ni, apa I nak cerita pasal series yang I baru je habis tengok. So series ni quite popular dekat Netflix sekarang, which is Money Heist. So dalam Spain, dia La Casa de Papel. So cerita ni dia mengenai rompakan yang diketuai oleh seorang lelaki yang digelar nama dia Profesor. Dia ni memang mastermind. Profesor ke? Dia profesor yang kat Makmal ke macam mana? Bukan. Dia gelarkan diri dia profesor. Okay. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. So dia memang mastermind lah. Memang I tak pernah tengok lagi mastermind macam ni tau. So sekarang ni dia tengah plan nak bukan nak pergi merompak bank, walaupun energi diorang ataupun diorang punya scene tu macam nak pergi merompak tau. Macam nak pergi merompak sebab kat tempat tu ada 4 bilik kebal yang penuh dengan duit. Tapi diorang pergi situ, nama tempat tu is a Royal Mint. So dia nak pergi situ untuk cetak duit. Cetak duit tau. Sebab kalau kita ambil duit yang cetak ada duit dekat mana? Cetak duit dekat tempat tu lah, nama dia Royal Mint. Kat bank? Tempat tu is like macam a Ministry of Economy and Business. Dia memang bukan bank, faham. Tapi dia tempat yang memang untuk dicetak duit lah. So dia scene dia macam nak pergi merompak tapi sebenarnya dia nak cetak. So sebab duit yang dah ada dah direkod semua kan. So bila nak cetak duit yang baru, kiranya duit yang fresh lah, duit baru. So orang tak boleh nak trace. Wow, kan? Hebat gila. Kaya lah. So macam ni dia punya build up karakter dia, cerita dia ni. Yang menarik dia tu lah. Dia ada recruit beberapa orang bawah profesor ni untuk rompak, untuk buat rompakan tu lah, untuk buat pergi dekat tempat tu. So setiap daripada recruiter ni, nama dia berdasarkan dia ambil daripada bandar-bandar. Seorang tu nama dia Berlin, seorang tu nama dia Rio, nama dia Tokyo, Helsinki, macam tu. Tahu? So yang menariknya cerita ni, faham. Okay. So yang menariknya cerita ni, profesor ni punya plan, dia buat plan ni kiranya half of his life lah. So agak-agak umur dia sekarang macam 40 lebih lah kot. So half of his life dia dah plan tau nak buat benda ni. So dia panggil recruiter ni. Lah. So dia panggil recruiter ni, dia recruit orang ni, and dia ambil dalam masa 6 bulan untuk bagi training. Dia macam lecture tau, masuk kelas. Dia bagi training. Faham. Dia ajar macam mana nak tipu polis, macam mana nak mengalih perhatian polis, macam mana kalau polis datang serang, dia nak plan macam mana nak counter back. Lepas tu ajar macam mana kalau kena tembak ke apa kan. Ajar ke macam mana kalau kena tembak. Lepas tu memang bagus lah. Genius lah. So yes, genius. Memang best. So season 1 and 2 ni
dia buat rompakan dekat Royal Mint. So, okay. So, at the last, diorang manage to keluar. But dia ada another one, season 3 and 4. Ni diorang rompak dekat dia ada 4 season. So diorang rompak dekat dia orang rompak dekat Bank of Spain. Kat situ diorang nak rompak jongkong emas belongs to Federal Reserve. Okay, faham. So kat Satu sini lagi, Kak Fika. Saya excited ni cerita ni. Macam seronok Sophie nak dengar. Sophie rasa lepas tu Sophie nak tengok Money Heist ni. Okay, lagi Kak Fika. Cerita lagi. Okay. So dia kat situ dia punya plan tu lagi gila, and then lagi detail dan lagi mencabar. Dia detail lagi mencabar. Lepas tu ramai lagi yang dia recruit tau. Bukan yang orang yang sebelum ni. Ada lagi dia bawa masuk. Dia tambahan lagi orang untuk recruit kat dalam tu. Sebab sebelum rompakan pertama ni, ni, profesor tu sendiri, dia dah ada orang dia tau. Yang dia dah recruit. So dia panggil balik orang-orang ni. Yes. So dia panggil orang-orang ni untuk tolong dia lah. Untuk keluar. Okay, kenapa dia buat nak rompakkan ni? Sebab salah seorang daripada yang geng lama tu kena cekup dengan polis. So kena cekup dengan polis. So diorang nak manipulate lah macam mana ni kan. Nak manipulate polis ni. So nak curi duit ni senang. Tapi nak curi duit ni senang. Tapi nak curi emas ni, tak senang babe. Tak senang. Macam mana diorang nak buat keluar tu? Tu korang kena tengok sendiri lah. Kan? So, yang hebatnya dalam yang siri 3 dan 4 ni, diorang boleh polis yang investigate tu, polis tu sendiri diorang boleh buatkan bersalah. Macam mana tu? Kan diorang bersalah apa? Polis pula tak ada. See? Diorang jaga kot Roblox kat depan tu. Ni bukan boleh main-main tau. Bukan Ini bukan yang jaga PKP Bukan. Itulah. Ni lagi ganas Kalau korang macam ni lagi ganas. Okay, faham. So kalau macam ni kan, dia macam kalau cakap dengan korang kan, korang tengok cerita ni macam tak ada perasaan ke, tak ada rasa sedih, tak ada rasa nak nangis, excited ke ataupun pecah kepala ke kan. I rasa korang memang tak ada perasaan kot. Memang tak ada jiwa lah. So korang tak ada. Sebab cerita ni dia macam kan? Macam tu lah. Macam ni lah Money Heist. Okay. Kak Fika tengok sebab cerita diorang kat mana? melompat pakai ni. Sophie. Kat Netflix. Kak Fika tengok cerita ni kat mana? Okay, lepas Sophie nak download Netflix. Sophie nak tengok Sophie. Ini mungkin antara salah satu movie yang masuk dalam list Sophie sebab sebenarnya Sophie banyak gila movie yang Sophie nak tengok. Okay, Sophie nak tengok sebab Kak Fika dah habis ke? 4 musim ke? Dah 5 pagi, okay. So best sangat. So I can give this rating like 4.5 over 5. So korang mesti kena tengok. Yes. Wah, okay Fah. Okay, Sophie tengok. Okay. 5 pagi mesti dia tak mandi kan? Tengok aja. Patut buku. Alah. Mandilah, tengok cantik kan? Okay lah, cantik. Okay, ni Sophie punya turn lah ni. Okay, lepas Kak Fika. Sorry, yang kedua pula. Apa tu? Okay, Sophie pula Okay. Tadi kan, okay, Kak Fika seorang ke tengok cerita action, cerita thriller, okay? Okay, kepada semua penonton yang korang masih dengar, korang boleh tekan love, korang boleh komen, Money Heist ataupun cerita Friendzone yang korang dah tengok. Okay, cerita seterusnya yang Sophie nak tunjuk ni, kita bukan tunjuk lah, nak cerita ni. So, kita tadi dari Thailand, kita bawa terbang pergi ke Korea Selatan pula. Okay, kali ni cerita bukan drama, dia cerita movie Korea yang bergenre thriller. Okay, ni bukan kisah cinta. Tadi kisah cinta Sophie pun minat juga lah cerita thriller. So, cerita ni Sophie dah dikeluarkan pada tahun 2018. Iaitu tajuk dia Door Lock. Pintu kunci. Kunci pintu?
Right. Okay. Alright. Oh, cerita tu. Okay. Okay. Dah tengok ke Kak Pika? Kita suka thriller-thriller ni. Okay. Okay tak. Ni Sophie cerita Tak lah. apa. Okay. Cerita. Kak Pika dah boleh tengok? Tak apa. Mungkin penonton tak tengok. Sophie nak cerita lah. Okay. Yes. Kita nak share Betul. kan. Kita nak share. Okay. Okay, cerita ni macam ni. Okay, kalau korang siapa yang memang suka penggemar cerita Korea ataupun yang memang tahu pintu dekat Korea, maksudnya diorang akan lebih suka guna yang download yang pin tau. Yang tekan pin tu berbanding kita yang selalu guna tombol dan kunci. So cerita ni like dia double berkenaan security. cerita dia berkenaan dengan download tu yang titit tu lah. Okay. Cerita dia mengisahkan mengenai seorang wanita yang bekerja sebagai seorang pegawai bank dan dia ni duduk seorang diri dekat satu studio apartment. Dia basically adalah orang yang tinggal seorang, tapi malam-malam dia tinggal berdua. Like kok dah tu seorang tiba-tiba malam berdua, mana datangnya seorang lagi tu? Kat situ mudahnya misteri timbul. So okay. Satu hari dia ni jenis orang yang sangat teliti. Dia boleh perasan orang galihkan barang dia. Satu hari dia nak pergi kerja dan dia perasan door lock tu terbuka. Dan dia nampak tekan jari dekat door lock tu. Macam siapa yang datang rumah dia? Mestilah dia kan. Dia kan duduk seorang. Lainlah kalau tetamu tu yang dia jemput. So memang Jeng. lah. Itu waktu dah jeng. Okay. Malamnya pula dia orang pergi ni, maksudnya malam tu pula dia tidur dekat bilik seorang-seorang and then tiba-tiba dengar door lock tu ada orang tekan nak masuk. Like dia dah mula takut sebab ada strangers nak pecah masuk rumah dia. Lepas tu dia pergi pintu and then tengok dekat lubang tak ada siapa. Tak ada siapa waktu tu macam siapa pula. Lepas tu dia call polis sebab dia rasa insecure. Dia rasa tak selamat. And then polis tak boleh nak buat apa-apa sebab tak ada bukti yang kukuh. Tak boleh nak buat siasatan lanjut. And then itu yang menyebabkan Sophie dah lupa sikit. Okay, itu yang menyebabkan Okay, tak apa teruskan. Sekejap tadi nak itu menyebabkan dia terpaksa buat siasatan sendiri. Okay. Untuk proofkan yang firasat dia sebenarnya firasat dia adalah betul. So dia buat siasatan, dia tunjuk dan menyebabkan dia jumpa satu misteri lain. Misteri tu korang kena tahu. Korang kena tengok lah masa tu kan. Betul. Misteri tu macam saya cakap misteri tu ada kaitan dia dan dia dah lah kena cari orang tu. Lepas tu tiba dia jumpa misteri. Macam dua benda tu dia kena cari dan itu yang korang kena tengok. Sophie syorkan sangat siapa yang suka cerita thriller, suka suspense memang korang kena tengok lah. Sebab jalan cerita dia memang basically kata orang. Okay, Sophie tengok ni. Ini pun korang tak tahu siapa tahu sebenarnya. So korang tak tahu siapa dia punya yang jahat tu. Korang mesti macam, orang ni punya. Bukan lah. Tu ke? Bukan lah. Macam, mana satu ni sebenarnya? Itu lah, korang kena banyak berfikir kan. Sampai stres. Tapi dalam cerita ni memang suspense. Buat korang memang berdebar. Okay, sumpah Sophie tengok. Okay, macam ni lah cerita dia. Sophie kau dia nak tunjuk berani. Sophie tengok cerita ni. Macam ni cakap. Sophie tengok cerita ni waktu malam. Tengah malam. Sophie tutup lampu. Kau dia nak pilih-pilih rasa macam kat wayang semua. Tapi 6 minit pertama, Sophie dah mula start buka lampu. So, Sophie dah tak berani. Sophie dah takut. Yelah, no, aku kena buka lampu. Aku tak boleh. Tempat dia sembunyi. Tempat dia sembunyi tu macam... macam tu lah. Takut sikit lah kan. Siapa yang korang nak tengok ni? Okay, Syura. Siapa yang duduk rumah seorang-seorang ni, tolong... Apa kata orang? Tolong jaga keselamatan sangat-sangat lah. Sebab cerita ni akan buatkan korang paranoid. Betul. Korang akan paranoid sebab kita perempuan tau. So, biasanya kita ada insan yang lemah. So, kau bayangkan lah. Rumah adalah tempat yang paling selamat. Tiba rumah pun sebenarnya tak selamat untuk diduduki. Betul. So, dia macam... So, korang kena lebih berhati-hati. Masuk rumah tu kena tengoklah kiri kanan
kan. Ya. Walaupun So, terasa siapa macam yang masuk rumah tu macam pencuri, tapi untuk keselamatan diri sendiri. So, korang yang duduk seorang-seorang tu tengoklah cek-cek pintu, tingkap. Yang paling seram kalau korang tengok meremang lepas tengok cerita ni, korang akan ada satu habit yang korang akan tengok bawah katil. Korang akan menyesal. Kenapa aku beli katil ada kaki? Macam tu lah. Okay, so kalau yang korang yang dah pernah tengok cerita ni, so leave komen kat bawah best ke, tidak ke, anything lah. Okay, yang belum tengok lagi movie Door Lock tu, boleh tengok. Dia ada dekat TVN Movies, dia ada dekat mana-mana lah live streaming movies yang korang boleh tengok tu, kan? So, Okay, sebelum tu Kak sekarang Fika, ni, kita nak bacakan komen sekejap okay. daripada penonton. So, saya cakap lah, okay, ni apa? Wow, okay, Daripada Safini siapa rupanya. tu? Apa nama dia tu? Okay. Nama dia siapa? Okay, daripada seorang ni, daripada wow, kisah Cindy rupanya, okay, fine. Tu mesti bakal Sophie lah, kena friendzone tu. Okay, fuyo, cetak duit, menarik. Black. Yes, Daripada Ryan sangat Forest, menarik. Black. Kita pun dah tengok Black. Okay, dia ada seorang ni, dia suruh kata orang dia recommendkan suruh tengok cerita Black. So, macam daripada Faizalka, tak pernah tengok lagi Money Heist ni. So, Kak Fika cakap Money Heist ni seronok tak? Memang seronok. Seronok sangat. Memang seronok. Selain pada Money Heist tu, lebih kurang macam Prison Break, Breaking Bad and also Locked Up. Itu pun cerita baru yang korang kena tengok juga. Yes. Okay. So untuk yang movie yang keempat, bukan movie lah, series lah. Dia dekat Netflix juga. Nama dia Ozark. Okay. Ni berkaitan dengan kartel, Mexican cartel. So, pelakon dia adalah Jason Bateman. So, dia melakukan watak Martin Bird. So, Martin Bird ni, dia adalah financial planner. Dia terpaksa bawa family dia, dia nak berpindah ke satu tempat, nama dia, daripada Chicago, dia bawa ke summer resort community di Ozark, Missouri. So, kenapa dia bawa, sebab diorang ni, dia dah, kawan dia dia ada partner lah. So, partner dia dah sudah tipu itu kartel. So, sebab diorang ni buat money laundering scheme. So, dia dah tipu itu kartel. Okay. So, kenapa dia bawa pergi ke Ozark tu, sebab dia nak selamatkan family dia. And at the same time, dia dah janji dengan kartel tu yang dia akan bawa duit dalam jumlah 8 million USD untuk bersihkan kat sana. Yes. Untuk bersihkan duit tu. Dia tak kaya. Dia buat money laundering. Okay. Money laundering ni is untuk bersihkan duit. Maknanya bukanlah masuk duit tu celup-celup. Tak. Dia duit ni daripada... Bukan tu. Okay. Duit yang kiranya duit illegal money, because diorang ni kan drug cartel. Illegal money. So diorang akan masukkan duit tu dekat business. So dekat Ozark ni, Martin ni dengan family dia struggle nak cari local business untuk bawa duit 8 juta ni lah untuk disegregatekan dekat setiap business ni. So dia ada 3 business yang dia dah pilih dekat sana. Strip club, club bogil. Lepas tu dekat a small resort and also rumah mayat. Dia beli rumah mayat. Tiga-tiga ni ada sebab tu korang kena tengok kenapa. Ada sebab. Dengar macam rumah mayat kan, kenapa kan? Asal rumah mayat? Kenapa dia beli rumah mayat? Kenalah tengok. Okay, faham. Okay, nanti tak aku suspend tengok. lah. Faham. So, diorang ni still struggling sebab diorang ni orang luar. So, orang dekat dalam Ozark tu susah nak terima orang kat orang luar untuk masuk. Buat business lah kan. So, dia kena deal dengan local criminal. Dekat situ dia ada 2 yang criminal jahat lah. Keluarga Langmore dengan keluarga Snails. So, yang keluarga Snails ni is a husband and wife. So, dia... nama dia Jacob and Darlene. So, dia ada satu tanah yang besar.
dia tanam pokok popi. Tahu tak pokok popi tu apa? Pokok ni apa? Ganja? Dadah. Yeah. Okay. Ya, betul. Dia dadah. Pokok yang dadah lah ni. So, dia ingatkan dia deal dengan kartel tu. Sana kat Ozek tu pun ada orang buat dadah. Lepas tu yang Langmore ni pula, dia orang ni adalah kalau dekat US, terkenal dengan nama hillbillies dengan redneck. Dia orang ni memang jenis bunuh orang, memang tak ada perasaan lah. Memang tak ada perasaan. Orang-orang ni lah yang sokong Trump. Okay. Okay. So, dia ada relate ke? Ada politik ke macam ni? Yes. So, 8 juta tu dah okey. Okay. Dah. Dia dah bersihkan duit, dah dapat untung semua, dah okey. Lepas tu, bila lah kartel tu dah tahu dah okey semua, dia bagi 500 juta untuk masa 5 tahun untuk bersihkan duit tu. Banyak gila. Tadi 8 juta kan untuk masa 3 bulan Ini 500 juta USD untuk bersihkan duit tu balik. Pecah balik tak? Macam mana ni? Kalau kita macam mana nak fikir? So strategi dia kan kat situ, macam mana dia nak bersihkan duit tu. So wife dia adalah seorang macam very bercita-cita tinggi. So husband ini dia suka buat money laundering. Dia tak suka macam nak expand business. So one day dia orang terfikir macam nak buat casino. So casino senang sikit, cepat untuk kita bersihkan duit sebab orang datang keluar masuk duit kan. So dia kena kat situ macam deal lah dengan politician dengan gaming commissioner, congress, sebab dia orang kena dapatkan vote sebab kat US memang macam tu. Dia orang tak boleh nak buat kat land, di casino tu, tapi dia orang nak buat casino tu atas air, which is atas ferry. Kat situ. So Langmore So keluarga Bird ni dia ada seorang lagi yang kononnya nak belajar money laundering dengan dia. Tapi tapi bila dah all the time tu kan, dia dah jadi macam orang kanan. Which is seorang ni nama dia Ruth Langmore. Ruth. Betul. Ruth Langmore. Orang kiri macam dia. Kalau kanan mesti ada kiri. Tak, dia seorang je perempuan ni, tapi dia memang kuat lah perempuan ni. It's a strong girl, very strong girl. Dia memang memang dia memang kaki curi, memang kaki ni dia memang pandai untuk mencuri orang. At the same time dia muda and dia boleh nampak yang masa depan dia yang dia nak belajar dengan Martin Bird ni untuk buat money laundering. So dia ada konflik keluarga dia sendiri, and at the same time Martin also ada konflik keluarga dia sendiri jugalah. So ada satu part ni lah dalam cerita ni. Diorang tiba-tiba dia realise yang sebenarnya diorang ni adalah kartel. Walaupun diorang bekerja dengan kartel, tapi orang-orang diorang dekat situ, dekat Ozek tu, diorang lah kartel. Diorang tak perasan benda tu. Because all this time diorang being working kan. So dia tak perasan benda tu sebenarnya. Wow. Yes. Sebab diorang mestilah kita pun takut kan nak kerja dengan orang. So kita diorang bekerja macam sungguh-sungguh untuk tak nak kena tangkap. So nak kena dapatkan trust. Kena dapatkan trust daripada kartel tu. Sebab yelah kalau kartel ni diorang akan cari you sampai ke lubang cacing kan. Itulah dia. So ada part yang Martin Bird kena tangkap. Itu korang kena tengok lah macam ni dia kena torture. Sakit. Oh, dia kena tangkap ke? Kata bukan psycho ke? Yes. Kenapa kena tangkap? Tak. Dia kena tangkap juga. Okay. So, rasa korang, I personally, cerita ni a bit slow sikit pada Money Heist, tapi dia punya pecah kepala tu memang lagi gila lah. Dia macam berat. Dia berat sikit cerita ni. Tapi so far memang dia dengan Money Heist is a bit sama. So I akan bagi dalam 4.2/5 cerita ni. Yes, you guys should take a look at this movie. Memang kena tengok. Okay, so siapa yang nak pernah tengok tu boleh like. Siapa yang belum tengok lagi boleh teruskan kat Netflix.
Alright. Kat Netflix lah. Okay, Sophie nak tengok lah. Sophie rasa cerita tu macam complicated sikit. Tapi macam best. Ya. Nanti jadi Sophie akan download. So, Sophie rasa, so itu sajalah dari movie daripada kita orang, dampak movie. So, Sophie harap dia membantu untuk orang, semua penonton yang tengok ni, bolehlah tengok, korang rasa bosan-bosan, cakap, tak boleh lah, aku tak boleh keluar, bosan je. Tengok movie ni. Movie yang kita orang review ni dia ada input dan bukan saja-saja je. Betul tak Kak Vika? Betul, sebab macam Money Heist dengan yang I review ni is more on strategic. Strategic planning, macam mana kita nak plan certain kerja tu lah. Betul. Kalau Sophie cerita cinta. Memang cerita cinta tapi korang boleh learn apa itu pasal friendship, apa itu pasal apa. Ini pasal door lock tu korang boleh ceritalah macam nak cakap, boleh jaga keselamatan korang boleh aware pasal keselamatan semua. So, okay, jangan lupa, korang rasa dah sampai sini, so korang semua jangan lupa untuk follow semua rancangan dekat di bilik. Follow kita orang punya IG, FB, Twitter semua. So, rasanya sampai kat sini. So, Kak Vika? Okay, untuk anda yang berada di rumah, teruskan berada di rumah. Jangan pergi mana, duduk diam-diam. Layan je movie yang kita orang dah suggestkan ni. So, stay safe. Kalau terpaksa juga kena keluar, jagalah diri. Pakai hand sanitizer dan kerap basuh tangan. So, bersabar sikit je lagi. 28 hari bulan ni, kemungkinan kita boleh keluar ke atau kita tak boleh keluar. So, So, kita kena berdoa banyak agar wabak ni, virus ni akan berakhir dengan secepat mungkin. Amin. Amin. Okay, sampai di situ saja. Okay. Rasanya kita kena cakap bye-bye. So, thank you semua sebab sudi bersama dengan kami di Bilik Movie. Dan